Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi kita akan pergi ke topik terakhir dalam bab 8. Okey, bab 8 tajuknya tentang unsur dan bahan. So topik terakhir kita adalah 8.3 isotop. Okey, untuk topik ini ada 3 sahaja objektif pembelajaran yang kamu kena tahu. Okey, yang pertama kamu kena tahu menyatakan maksud isotop beserta contohnya dengan betul. Yang kedua, kamu kena menyatakan bilangan proton, neutron dan nombor nukleon dalam sesuatu isotop dengan betul. Yang ketiga, menyatakan 3 kegunaan isotop dalam pelbagai bidang, minimum 3, tapi cikgu akan terangkan lebih. Okey, so kita ulang kaji tingkatan 1 supaya kamu boleh ingat balik dan boleh relatekan balik tentang apa yang kamu dah belajar dengan apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, ini adalah struktur atom kamu dah belajar masa tingkatan 1. Jadi dekat dalam struktur atom ni terdapat 3 zarah. Okey, kalau kamu tengok dekat nukleusnya ada zarah proton yang bercas positif. Okey, lepas tu ada zarah neutron yang tiada cas. Itu dekat dalam nukleus. Okey, lepas tu struktur atom zarah yang ketiga ada elektron dekat bahagian luar nukleus tu. Okey, so kita pergi kepada objektif kita yang pertama tentang maksud isotop. Okay, isotop ni berasal daripada perkataan Yunani sebenarnya. Isos bermaksud sama, topos bermaksud tempat. Jadi ia bermaksud isotop bagi satu unsur tu, dia mempunyai kedudukan yang sama dalam jadual berkala unsur moden. Okay, yang kamu dah belajar dalam topik sebelum ini. Okay, jadi isotop ialah 2 atau lebih atom unsur yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Okey, ingat bilangan proton sama, neutron dia berbeza. Okey. Kita tengok pula nombor nukleon. Sebelum cikgu terangkan selebihnya tentang maksudnya tadi, kita tengok dahulu tentang nombor nukleon. Okey, nombor nukleon ni adalah jumlah bilangan proton dan neutron dalam sesuatu atom. Okey, seperti yang kamu tahu, proton dan neutron terletak di dalam nukleus. Okey, nukleus. So ia adalah jumlah bilangan proton dan neutron. Okey, jadi nombor nukleon apabila bilangan proton dan bilangan neutron ditambah. Okey, next kita tengok pula objektif kita yang kedua, contoh isotop. Okey, ini adalah contoh yang pertama. Contoh isotop ini adalah hidrogen. Okey, cikgu ingatkan balik hidrogen ni kalau isotop dia terletak dalam kumpulan yang sama, kala yang sama dalam jadual berkala unsur. Jadi kamu tengoklah kedudukan hidrogen tu dekat mana? Dekat situ isotop untuk hidrogen 1, 2 dan 3 letak dekat kala dan kumpulan yang sama. Okey, so kita tengok kat sini. Hidrogen 1, 2, 3. So yang ini adalah nombor nukleon. Nombor nukleon. Kalau ni 1, 2, 3 lah nombor nukleon dia. Okey, berapa bilangan proton untuk hidrogen? Kamu boleh tengok dalam jadual berkala unsur moden. Bilangan protonnya adalah 1. Okey, so semua sama. Sebab apa? Isotop mempunyai bilangan proton yang sama. Cikgu ingatkan balik maksud dia tadi. Okey, bilangan elektron. Kamu dah belajar sebelum ni. Untuk atom yang neutral, bilangan proton dan elektron dia adalah sama banyak. Jadi kalau proton 1, elektron juga 1. Okey, bilangan neutron. Tadi pun dah diajar cara untuk kira bilangan neutron. Okey, apabila bilangan nukleon ni dapat daripada bilangan proton tambah dengan bilangan neutron. So nak kira neutron ni macam mana? Tolakkan je lah nukleon. Tolak dengan bilangan proton. So kalau nukleon dia 1, tolak dengan 1 proton, jawapan dia kosong. Kat sini 2 nombor nukleon, tolak dengan proton, 2 tolak 1, 1. Hidrogen 3. 3 nombor nukleon dia. Nombor nukleon, tolak proton 1, 3 tolak 1, 2. Okey, so kat sini dapat dibuktikan yang isotop hidrogen mempunyai bilangan proton yang sama dan
mempunyai bilangan neutron yang berbeza. Ya. Okey, contoh yang kedua adalah karbon. Okey, untuk isotop karbon ada karbon 12, karbon 13, ada karbon 14. Okey, so bilangan proton tengok dekat dalam jadual berkala unsur moden 12. Bilangan elektron untuk atom yang neutral 12 sama dengan bilangan proton. Bilangan neutron tadi dah kira macam mana kan, tahu kan? Okey, apabila nombor nukleon ditolak dengan bilangan proton. So nukleon dia 12, 12 tolak 12, kosong. 13 tolak 12, 1. 14 tolak 12, 2. Okey, kat sini boleh nampak lagi. Mempunyai nombor proton, bilangan proton yang sama dan mempunyai bilangan neutron yang berbeza untuk isotop. Okey, yang ketiga contohnya adalah untuk isotop oksigen. Okey, proton dia tengok dalam jadual berkala unsur moden 16. Bilangan elektron sama dengan bilangan proton untuk unsur yang neutral. Untuk atom yang neutral. So bilangan neutron apabila nukleon tolak dengan proton. So 16 tolak 16, 0, 18 tolak 16, 2. Okay, dekat sini pun boleh nampak lagi bilangan proton untuk isotop oksigen 16 dengan oksigen 18 adalah sama, bilangan neutronnya berbeza. Okay, itu adalah isotop. Okay, ini adalah antara kegunaan isotop ya. Okay. Radioisotop ni ialah isotop yang tidak stabil dan memancarkan sinaran radioaktif. So ada kegunaan dia juga dalam bidang-bidang ni yang cikgu akan sebutkan ni. Antaranya adalah bidang perubatan, okay, pertanian, bidang perindustrian, penjanaan tenaga dan juga penyelidikan. Okay, ada pelbagai bidang yang menggunakan isotop ini. Okey, kita tengok bidang perubatan. Okey, bidang perubatan kamu kena ingat contoh isotop dan juga kegunaannya. Okey, dalam bidang perubatan menggunakan kobat 60. Isotop kobat 60, sinar gamma daripada kobat 60 digunakan untuk membunuh sel kanser. Okey, yang kedua natrium 24 mengesan salur darah tersumbat. Okay, iodin 131 pula digunakan untuk mengesan kadar resapan iodin oleh kelenjar tiroid dan digunakan bagi merawat penyakit tiroid. Okay. Bidang pertanian pula, isotop fosforus 32 disuntik ke dalam tumbuhan untuk mengkaji kadar penyerapan baja fosforus dalam tumbuhan. Karbon 14 pula digunakan untuk mengkaji lintasan karbon dalam proses fotosintesis bagi tumbuhan. Dalam bidang perindustrian, isotop americium 241 digunakan untuk mengukur ketebalan kerajang dan kertas semasa pengeluaran pada kilang. Okey, seterusnya natrium 24 digunakan untuk mengesan kebocoran pipe. So dia akan lalukan je alat ni. So bila dia punya bacaan tinggi tu bermaksud ada kebocoran pipe dekat kawasan tu. Jadi tak payah nak bertanya-tanya dekat mana kebocoran pipe berlaku. Okey. Bidang yang keempat dalam penjanaan tenaga elektrik, uranium 235 digunakan untuk menjana tenaga elektrik dalam reaktor nuklear. Dalam bidang arkeologi dan geologi pula, karbon 14 digunakan untuk mengkaji usia artefak purba. Okey, dalam teknologi makanan, kobat 60, sinar gamma daripada kobat 60 digunakan untuk membasmi kuman pada sayur-sayuran tanpa mengubah kualiti makanan tu. Maksudnya dia awet makanan tu menggunakan kobat 60. Okey, kita pergi pada soalan uji minda yang pertama. Nyatakan definisi bagi isotop. Okay, senang je definisi dia. Isotop adalah dua atau lebih atom unsur yang mempunyai bilangan proton yang sama tapi bilangan neutron dia berbeza. Ingat tu, mudah saja. Atom manakah yang isotop? Okay, antara tiga atom ni, yang manakah isotop? Okay, kalau kita tengok sini, atom S.
Atom S ni mempunyai bilangan proton 2. Okay, kita tengok nukleus dia kalau nak tengok isotop tu. Fokus pada nukleus dia. Nukleus dia kat sini. Dalam nukleus ada proton, ada neutron. So neutron dia ada berapa? Ada 3. Okay, kita tengok sini pula. Proton dia ada 3. Neutron dia ada 1. Ini penunjuk mana satu proton, neutron, elektron. Okey, yang kat sini proton dia 2, neutron dia 2. Seperti yang kamu tahu sebelum ni, maksud isotop proton sama, neutron beza. So mana satu yang proton sama? Ni kan. Ni ada 2 proton, atom S 2 proton, atom M pun 2 proton. So maksudnya proton dia sama, neutron dia berbeza. Jadi jawapan dia adalah atom S dan atom M adalah isotop. Okey, yang ketiga, satu atom mempunyai 8 proton, 8 neutron dan 8 elektron. Apakah nombor nukleon atom tersebut? Okey, macam cikgu cakap, cara nak kira nombor nukleon. Okey, nombor nukleon apabila bilangan proton tambah dengan bilangan neutron. Mudah saja ni. Jadi proton dia 8, neutron dia pun 8. 8 tambah 8, 16. Nombor nukleon dia. Okey, seterusnya yang keempat. Apakah kegunaan isotop dalam bidang arkeologi? Okey, dalam bidang arkeologi, karbon 14 digunakan untuk menentukan usia fosil. Fosil. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Cikgu harap kamu faham dan dapat manfaat daripada video cikgu buat kali ini. Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera.